Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alright, so hari ni kita nak teruskan perbincangan tentang bagaimana untuk kita menulis ungkapan algebra. Ingat lagi tak, cikgu pada video yang lepas cikgu dah ajar tentang ungkapan algebra ni macam bentuk ayat. Kita ada beberapa sebutan dalam satu ayat. Jadi ayat matematik ni kita panggil ungkapan algebra. Okey, sekarang ni mari kita tulis ungkapan algebra untuk ayat yang berikutlah. Okey, kita tengok nombor 1. Okey, nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey, tambahkan hasil darab H dan K kepada 5. Okey. H darab dengan K. H darab dengan K. Right? Kita juga boleh tulis H darab dengan K ni macam ni. H, K. H, K ni maksud dia H darab dengan K. So, tambahkan hasil darab H dan K kepada 5. Jadi, hasil darab H dan K ni tambah kepada 5. Okay, jadi macam ni jawapan dia. Okay, boleh? Right? So, jawapan kita ialah HK tambah 5. Okay, nombor 2. Tolak 9 daripada T. Tolak 9 daripada T dan kemudian dibahagi dengan 4. So, tolak 9 daripada T. Daripada T tu, kita tolak 9. Jadi, T tolak 9. Okay? Kalau boleh, T tu bengkok sikit. Okay? Kalau kamu tulis macam ni, takut orang akan ingat ni ialah tambah. Jadi, T tu kalau boleh, macam ni sikit, bengkok sikit. Okay. T tolak 9. Dan kemudian dibahagi dengan 4. Jadi, T tolak 9, kamu boleh bracket. Lepas tu, bahagi dengan 4. Atau, kamu boleh tulis jawapan kamu, T tolak 9, bahagi dengan 4. Okay? Boleh tulis macam tu. Alright. Seterusnya nombor 3. Umur Maria sekarang ialah X tahun. Umur Maria ialah X tahun. Kita tak tahu berapa umur dia. Dan umur Jali ialah 2 kali umur Maria. Jali, dia ialah 2 kali umur X tadi. Umur Maria, 2 kali X. Okay, berapakah umur Jali 7 tahun yang lalu? Okay, kita tahu Jali ialah 2 kali X. Pada 7 tahun yang lalu, kita kena tolak 7 tahun. Jadi, umur Jali ialah 2X tolak 7. Okay? Right. Nombor 4. Purata jisim 3 buah kotak ialah Y kg. Purata, okay, kalau ada 3 kotak. So, 3 kotak punya jisim purata dia ialah Y kg. Maksud dia, 3 kotak bahagi 3 sama dengan Y. Okay, 3 kotak ni, kita tambah semua, kita bahagi dengan 3, kita akan dapat purata dia. Purata dia sama dengan Y. Okay, sebuah kotak lagi yang berjisim 2 kg ditambahkan. Berapakah jumlah jisim 4 kotak? Okey. Jadi, kita dah tahu 3 kotak sama dengan Y kg. Purata dia. Jadi, sebenarnya, satu kotak ni sebenarnya dia sama dengan Y kg. Y. Okey. Sebab, tengok kalau ini kita darab silang, 3 kotak ni sama dengan 3Y. So, 3Y. Ialah berat 3 kotak. Campur lagi satu kotak, yang berat dia berapa? Campur lagi 2 kg. So, total ialah 3Y tambah 2. Okey, boleh faham tak? Alright, itu maksud dia. Okey, nak cuba lagi tak? Nak cuba lagi. Okey, kita buat lagi satu contoh. Alright. Okey, hasil tambah. Okey, kita mula dengan ni. Hasil tambah bagi X dan Y, kemudian ditolak dengan 4. Hasil tambah X dan Y, X tambah Y. Kemudian ditolak dengan 4. Tolak 4. Okey, macam tu. Okey, nombor 6. Punca kuasa bagi 27. Punca kuasa bagi 20. Kuasa 3. Punca kuasa 3 jadi macam ni. Bagi siapa? Bagi 27. Kemudian didarab dengan PQ. Okey, darab PQ. Macam tu. Alright. Seterusnya. Zakwan membeli M tolak dengan 2N biji apel hijau. Dan 2M tambah 3 biji apel merah. Berapakah jumlah apel yang telah Zakwan beli? Jadi tambah sajalah. M tolak 2N ialah apel hijau. Tambah dengan apel merah ialah 2M tambah dengan 3. Ni. Okey. So, lepas tu kena kembangkan. Okey. Ingat. Belum selesai lagi. Kena buka kurungan. M tolak 2N. Tambah dengan ni, dia akan jadi tambah 2M. Tambah dengan tambah 3. Okey. So, ada lagi tak? Okey. Itu saja jawapan dia. Right? Okey, nombor 8. Sebuah syarikat pengeluar kereta telah mengeluarkan 3 unit. K unit model X setiap bulan selama 3 bulan. Selama 3 bulan, dia keluarkan berapa unit K unit. Manakala H unit model Y setiap bulan selama 6 bulan. Berapakah jumlah kereta yang telah dikeluarkan? Okey, jadi untuk K, dia keluarkan selama 3 bulan. Jadi 3 darab dengan K. Okey, tambah lagi dengan 6 bulan darab dengan H. Right? So, ini adalah jumlah kereta yang dikeluarkan. Jadi, boleh tulis macam ni. 3K tambah 6H. Okey, so boleh Okey, seterusnya kita nak tengok lagi satu benda yang penting. Okey, tadi kita tak tahu sebab kita ada pemboleh ubah. Okey, sekarang ni, tentukan nilai ungkapan algebra yang berikut. Kita boleh tentukan dalam ungkapan algebra, contohnya ungkapan algebra ni. Okey, kita tengok nombor ni P sama dengan negatif 4.
Okey, ungkapan algebra P ni dia nilai dia sama dengan negatif 4. Q sama dengan 7. Okey, ungkapan algebra dia 2P tolak 3Q tambah 5. Okey, berapa nilai ungkapan algebra ni? Okey, ungkapan ni sama dengan 2. Okey, P, boleh ubah P sama dengan negatif 4. Jadi kita letak kurungan. P ni sama dengan negatif 4. Tolak 3. Okey, Q. Berapa nilai Q? Q ialah 7. Okey, letak kurungan 7. Okey, tambah dengan 5. Okey, jadi 2 ni darab lah. Darab macam biasa. Ini buat macam masa kamu belajar integer hari tu. Okey, so 2 darab dengan ni jadi negatif lah 8. Okey, tolak 3 darab dengan 7, 21. Tambah 5. Okey, berapa jawapan? Negatif ni, negatif, jadi negatif lah. Okey, 8 dengan 21 jadi 29. Tambah 5. Okey, jadi negatif 29 tambah 5 jadi negatif 24. Alright, boleh? Okey, seterusnya kita tengok B. Okey, B, M sama dengan negatif 15. M ni pun boleh ubah N pun boleh ubah dia sama dengan 2. Cari ungkapan, nilai ungkapan algebra bagi M bahagi T tambah 9N tolak 4. Okey, macam mana? Okey, M berapa? Negatif 15. Ganti sahaja. Negatif 15 bahagi 3 tambah 9. N sama dengan berapa? 2 tolak 4. Okey, negatif 15 tolak 3, bahagi dengan 3 dapat negatif 5 tambah 9 darab 2 sama dengan 18 tolak 4. Okey, negatif 5 tambah 18 jadi 13 tolak 4 jadi 9. Okey, boleh? Okey, macam tu je. Alright, seterusnya kita nak tengok lagi. Okey. Okey, kita pergi soalan ni. Kenal pasti semua sebutan algebra dalam setiap ungkapan algebra yang berikut dan nyatakan bilangan sebutan. Okey. Sekarang ni A. A ada berapa sebutan? S tambah 8. Ada berapa sebutan? Ada 2 je lah sebutan dia. S dengan 8. Okey, B. K tolak 4H tambah G tambah 9. Okey, ada berapa sebutan dekat sini? K kuasa 2, 4H, G dengan 9. Okey. Seterusnya kita tengok C. Ada berapa sebutan? 2 bahagi 3 P tambah 4Q tolak 7Z. Jadi ada berapa sebutan? Ada 3 sebutan. 2 per 3 P, 4Q dengan 7Z. Right. Akhir sekali. 8 tambah 2E tambah 3F tambah 1 tambah 0.3D. Okey. Ni boleh tambah tak? Boleh tambah. 8 boleh tambah dengan 1. Jadi 9. Tambah lagi. Ada lagi tak yang sama? Tak ada. Jadi 9 2E tambah 0.3D. Jadi ada berapa sebutan? Ada 3 sebutan. Satu ialah 9. Satu lagi ialah 2E. Satu lagi ialah 0.3D. Okey, boleh faham? Okey, itu adalah jumlah sebutan. Okey, atau bilangan sebutan. Okey. Seterusnya kita nak tengok perkali. Okey. Tentukan perkali dalam setiap algebra yang berikut. Okey. Ingat lagi tak? Kalau 3K sama maksud dengan 3 darab dengan K. Jadi 3 ni ialah perkali bagi K. Contoh lagi. Kalau 20 HKL. Okey. Maksud dia ialah 20 darab dengan H darab dengan K darab dengan L. Okey. Jadi kalau perkali bagi K ialah 20 HL. Perkali bagi K. Kalau perkali bagi H, 20 KL. Kalau perkali bagi L, 20 HK. Boleh faham tak? Okey. So sekarang ni kita nak tengok perkali bagi 3 per 5 X, Y, Z. Okey. So, ini ialah kita punya sebutan. Sebutan kita ialah 3 per 5 X, Y, Z. Okey, apa perkali bagi? Okey, yang pertama ialah YZ. Okey, apa perkali bagi YZ? Okey, kalau kamu nak tahu, boleh buat macam ni. 3 per 5 X, Y, Z bahagi dengan YZ. Jadi, potong. Jadi, perkali dia ialah 3 per 5 X. Okey, itu dia punya perkali dia. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua. Apa perkali dia untuk 3 per 5 Y? Okey, kalau 3 per 5 Y, apa perkali dia? Buat macam ni. 3 per 5 X, Y, Z bahagi dengan 3 per 5 Y. Okey, ini sama kan? Potong. Y potong. Jadi, perkali dia untuk 3 per 5 Y ni ialah X dengan Z. Seterusnya, apa perkali untuk 3 per 5? Kalau 3 per 5, perkali dia ialah apa? X, Y, Z. Okey, itu saja. Right. Okey, seterusnya. Faham Itu ialah perkali. Okey, contoh lagi. Kita buat lagi satu. P, Q, R, S. Okey. Nombor 1. Apa perkali untuk negatif P? Okey, negatif P, perkali dia ialah Q, R, S. Okey, nombor 2. P, Q, R, S. Okey, apa perkali dia untuk ni? Negatif 1.
Sebab negatif 1 darab dengan PQRS, dia akan jadi negatif PQRS. Okey, seterusnya last sekali. PS, negatif PS sama dengan macam mana ni? PQRS bahagi dengan negatif PS. So akan dapat apa? Negatif potong PP potong SS potong. Jadi tinggal QR. Right? So itu jawapan dia untuk perkali. Okey, akhir sekali dalam bab 5.1 ni kita nak tengok sebutan. Sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Okey, sebutan ni ada dua jenis. Okey, kita tahu sebutan. Okey, satu ialah serupa, satu ialah tidak serupa. Contoh, kalau cikgu bagi 3A dengan 40A. Sama tak sebutan dia? Sebutan dia sama sebab pemboleh ubah dia sama. Pemboleh ubah dia mesti sama dan kuasa pemboleh ubah pun mesti sama. Okey, contoh. 3AB negatif 50AB ataupun negatif 50BA. BA dengan AB sama tak? Sama. Dia pemboleh ubah yang sama. Pemboleh ubah dia ialah pemboleh ubah mesti sama. Kuasa pemboleh ubah pun mesti sama. Ni nampak kuasa 1, kuasa 1. Jadi sama. Okay. Right. So, kita nak tengok sini contoh ni. Okay, sebutan yang serupa. Okay, tengok contoh yang pertama. Okay, serupa ke tak? 12 ABC dengan 0.5 BCA. Sama ke tak? Samalah. Okay, 12 ABC dia sama dengan 0.5 BCA. Okay, seterusnya. GHI dengan negatif 5 GH. GHI. Ini ada GH. Ada I tak? Tak ada. Jadi tak serupa. GHI dengan negatif 5 GH ni tak serupa. Okay, seterusnya. 1/3 PQ kuasa 2R. Ni PQ kuasa 2R. Sama tak? Sama. Okay, sebab kuasa dia sama. PQ kuasa 2R sama dengan Q PQ kuasa 2R. Sama. Okay. XYZ kuasa 3. XY kuasa 3 Z. Sama tak? Tak sama. Sebab Y kuasa 3 iaitu Z kuasa 3. Jadi ni XYZ kuasa 3. Ini 2XY kuasa 3 Z. Tak sama. Okey. Lagi apa lagi? EF dengan 4 EFGH. G kuasa 2. Memanglah tak sama kan? Apa nak ni? Ni memanglah tak sama. Alright. Okey, lagi. M kuasa 3N. Negatif MN kuasa 3. Sama tak? Dia sama. Okey, M kuasa 3N. Sama dengan negatif MN kuasa 3. Sama saja. Sama? Oh, sorry. Tak sama lah. Okey, M kuasa 3N sama dengan negatif M. Ini N kuasa 3. Tak sama sebutan. Okey. Right. Lagi, apa lagi? 7 RST. RS kuasa 2T. Ni S kuasa 2 RT. Sama tak? Sama. Dia sama. RS kuasa 2T. Ni 1.2 S kuasa 2. S kuasa 2 RT. Sama. Okey. Akhir sekali. Negatif 2/5 XYZ. Ni XYZ. Sama lah kan? Negatif 2/5 XYZ sama dengan XYZ. Right? So, cikgu harap kamu dah boleh faham apa itu sebutan, apa itu perkali, apa itu pemboleh ubah dan apa itu ungkapan algebra. Kalau kita tulis 3A dengan 4B. Dia ialah sebutan yang tak serupa. Tapi kalau kita tambahkan dia akan jadi ungkapan algebra. Okey, 3 ni dan 4 ini ialah perkali dalam nombor. Okey, A dengan B ialah kita punya sebutan. Right? Dan benda ni kita ini ialah pemboleh ubah. Okey, 4B dan 3A ni dua-dua ni kita panggil sebagai kita punya sebutan. Semua ini kita panggil sebagai ungkapan algebra. Okey, cikgu harap kamu dah boleh faham benda ni. Okey, benda ni sebenarnya tak susah. Okey, seterusnya kita akan buat operasi, okey, untuk kita campur dan tolakkan dalam ungkapan algebra. Alright, so jumpa kamu pada video yang akan datang. Bye bye.